أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 4. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Al-Mu'minun USG 2 Subang Jaya dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada malam ini dan yang diraihkan seluruh kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama alhamdulillah kesempatan yang berkat di waktu yang penuh ketenangan, di saat yang penuh kerahmatan ini, alhamdulillah marilah sama-sama kita merafa'kan ucapan syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat pertemuan berharga. Kita bertemu di waktu yang berkat, kita berhimpun di tempat yang berkat, dan kita bersama di majlis yang berkat. Itu suatu rezeki yang paling besar yang wajib kita syukuri. Itulah jalan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sejahtera, tenang, bahagia, dan kemuncak kehidupan kita ialah diberikan keredaan oleh Allah Azza wa Jalla di alam akhirat sana nanti. Akhirnya kita akan dapat berada dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan yang abadi, itu di alam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita semua. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi semua, pada malam ini saya akan meneruskan perbincangan
menyambung bicara sebulan yang lepas, di mana apa yang kita bincangkan ini adalah sesuatu yang berkait dengan kita dan persoalan akhirat, kematian dan pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan berbekalkan kitab Hari Tapak Tarikh yang menjadi teks pengajian ini, saya akan membaca teks ini dan kemudian memberikan kupasan dan ulasan terhadap apa yang dibacakan pada teks ini. Yang pertama, saya telah mulakan kejap tadi dengan muqaddimah. Itu ayat surah Al-Baqarah 1 hingga 4. Al-Baqarah 1 hingga 4, di mana Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itulah kitab, yakni Al-Quran, yang tak ada syak wa sangka padanya, merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimuna as-salata, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan di atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman dengan apa yang Allah turun ke atas mereka, kepada mereka. Wa ma unzila min qablik, apa yang Allah turunkan sebelum daripada itu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin, percaya terhadap hari akhirat. Ayat ini merupakan muqaddimah kepada surah Al-Baqarah. Kita maklum tentang ayat ini. Yang saya nak bawa ialah sedikit daripada rumusan ayat itu. Itu bila mana Allah sebut di penghujung ayat, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu golongan yakin terhadap hari akhirat. Dalam agama yang kita anuti, dalam agama yang kita pegang sampai kiamat, sampai mati insya-Allah, isu akhirat, tuan-tuan, adalah isu besar. Ke dalam Islam, kata Al-Imam Nawawi rahmatullah, yang menjadi keutamaan ialah penghujungnya bagaimana, yang kita tak nampak keadaannya. Hari akhirat alam kita tak nampak sekarang. Apa keadaan, apa situasi, apa rupa kita tak nampak. Alam akhirat alam yang Allah gaibkan daripada pandangan mata zahir kita, tetapi wajib kita imani. Bahkan di antara rukun iman kita yang 6 itu adalah perkara gaib. Kita kena yakin. Yakin kepada benda gaib. Dan gaib ni banyak. Alam kematian gaib, alam roh gaib, alam malaikat gaib, alam alam kubur gaib, alam barzakh gaib, alam mahsyar gaib, alam yang bernama syurga neraka pun gaib. Maksud gaib kita tak nampak. Allah takkan nampakkan itu kepada kita sekarang ni, tetapi sampai masa semua akan terserlah. Maka kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, meyakini hari akhirat atau hari kiamat, hari kebangkitan, hari kematian, pasak penting dalam kehidupan. Kenapa penting? Sebab yang pertama, kita yakin pada hari akhirat, kita akan percaya hidup ini bukanlah segala-galanya, tetapi segala-gala lepas kehidupan nanti. Hidup ini bukan segala-galanya, segala-gala selepas kehidupan di akhirat nanti, iaitu kebangkitan semula di akhir, itulah segala-galanya. Kalaulah alam dunia segala-galanya, maka tak ada masalah. Nak beramal, tak nak beramal, buat baik, buat jahat, tak ada masalah. Sebab dunia selesai. Bila mati selesai. Tapi tidak begitu rupa-rupanya. Alam akhirat, alam pembalasan. Alam akhirat, alam pembicaraan. Alam akhirat, alam dimahkamahkan manusia. Alam akhirat, alam akan menceritakan kembali apa kebaikan, keburukan kita selama hidup di atas bumi. Itu alam akhirat.
Maka dalam tajuk pada malam ini, sebagai muqaddimah dalam penulisan buku ini yang saya tulislah, mengimani hari akhirat satu muhasabah. Menurut pandangan Islam, hari akhirat adalah hari kemuncak dan penutup bagi sebuah kehidupan dunia. Beriman pada hari akhirat adalah suatu perkara yang amat penting dalam kehidupan mukmin. Keimanan pada hari akhirat menjadi sah sebab sah atau terbatalnya iman seorang itu. Beriman dengan hari akhirat merupakan satu tahap yang akan menjadikan manusia sentiasa dalam keadaan insaf betapa hidup ini adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Kita kena ambil cakna tentang akhirat sebab apa? Sebab hari akhirat disebut hari kemuncak. Hari kemuncak bermaksud bagaimanapun kita di alam bumi, dengan sebab apa yang kita nikmati, kekayaan, harta, pangkat yang tinggi, kesenangan yang penuh, macam-macam, belum kemuncak lagi sebenarnya. Belum kemuncak lagi. Walaupun kita rasa dunia segala-galanya, ana yang punyalah dunia ni. Bagi orang mewah, ana yang punya. Apa yang tak ada, dia miliki segala-galanya. Yang berharta, yang kaya raya, memang kemuncak, tapi sebenarnya tidak kemuncak lagi. Betullah kemuncak yang utama, kata para ulama, yaumul hisab, hari perhitungan. Akan ada hari perhitungan, itu dikatakan hari kemuncak. Penentunya di alam sana. Ini kita kena faham. Sebab dalam kita mencari titik-titik kebahagiaan sekarang ni, kita cari tak ada masalah. Saya pun cari kebahagiaan dunia, cari malam siang bersama keluarga, nak bersama anak-anak berjaya, keluarga berjaya. Kalau beri pangkat yang tinggi, nak, semua tak, semua siapa tak nak, semua nak. Kita nak kemuncak kejayaan itu. Tetapi dalam kita cari kemuncak kejayaan di alam bumi ini, kena ingat di sana ada kemuncak yang paling tinggi sekali, iaitulah dibalasi syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kemuncak yang paling tinggi ialah bila mana Allah jemput kita ke syurganya. Dalam keadaan Allah jemput kita ke syurga, dalam keadaan bagaimana? Kata Allah Azza wa Jalla, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemuncak kemenangan itu Allah jemput kita ke syurganya. Sila-sila, kata Allah, sila, welcome, dan beradalah kamu syurga buat selama, berseronoklah kamu. Tibtum ini makna apa? Berbahagia, berseronok. Jadi saya sebut bukan apa, untuk ingatkan balik. Sebab kadang-kadang kita mencari kemuncak bahagia dunia tak bertepi. Bila tak bertepi, kadang-kadang melampaui batas agama, itu yang menjadi masalah. Tak ada masalah kita nak cari bahagia dunia, tapi ingat, alam akhirat adalah segala-galanya. Jadi dengan itu kita akan berhati-hati, berjaga-jaga. Betul saya sebut sentiasa, imam kita baca pun ayat tadi dalam keadaan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Berapa ramai kalangan kita yang mungkin lalai, lupa nak menghayati doa ini. Dia baca tapi tak menghayati. Berapa ramai? Mungkin kalangan kita ada yang baca tapi tak menghayati. Doanya apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ayat Quran, Al-Baqarah ayat 202. Al-Quran, Allah rakamkan satu ayat yang menjadi bacaan harian kita pun. Wahai Tuhan kami, berikan kami kemuncak bahagia dunia. Kami nak kebahagiaan dunia yang paling kemuncak. Tapi kata kita, doa yang sama kita berkata kat dunia, kita sebut kepada Allah, wa fil akhirati hasanah. Berikan kami juga ya Allah kemuncak bahagia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Menang dunia, menang di akhirat. Itu rintihan kita. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah daripada api neraka yang membakar-bakar.
api neraka yang menelan kami, yang membinasakan kami. Doa ini tuan-tuan, doa yang kita kena fahami makna dan apa yang tersirat, apa yang tersurat. Bila kita ambil doa sebagai bacaan harian kita faham maknanya, kita akan nampak, aku Allah beri nikmat macam mana pun dunia kebahagiaan, dia tak cukup lagi untuk aku dapat nikmat bahagia di akhirat sana. Maknanya, aku bahagia dunia macam mana pun, akhirat aku nak lebih bahagia lagi. Dan kemuncak kebahagiaan dalam hukum beragama, neraka tak sentuh batang tubuh kita. Tak ada arah kebahagiaan paling utama di hari akhirat, neraka tak sentuh batang tubuh kita. Wa qina azabannar, dan Tuhan kami tolonglah halang kami daripada dibakar oleh api neraka membakar-bakar. Jadi dalam hal ini, beriman pada hari akhirat adalah sesuatu perkara penting dalam hidup mukmin. Sebab itulah maka ia masuk dalam rukun iman kita. Rukun iman itu jelas menunjukkan suatu nilai kepercayaan tinggi terhadap benda-benda akhirat, gaib dan seumpamanya. Kemudian keimanan pada hari akhirat menjadi sah, sebab sah atau batal iman seorang. Sah iman kita kerana kita percaya akhirat. Ada hari kebangkitan, ada hari penghisaban, ada hari bertemu Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab kita iman yang itu, sah keimanan kita. Kalau tidak, terbatal iman kita kerana tak percaya hari akhirat dan seumpamanya. Baik. Dan beriman di akhirat ini tuan-tuan, tahap yang akan meletak kita titik keinsafan. Insaf betapa hidup ini adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat baginda SAW dengan satu perkataan cukup menarik. Kata Nabi SAW, mali syai'un, aku ni tak ada apa-apa, kata Rasulullah. Mali syai'un, makna aku ni tidak ada apa-apa, bahkan aku ini milik Allah Azza wa Jalla. Aku tak ada apa-apa, kata Nabi. Mali syai'un, yang ini berkait dengan satu cerita, satu peristiwa yang dirakamkan Imam Tirmidzi, hadis yang sahih. Nabi SAW bila bercakap tentang persoalan akhirat, Nabi kaitkan dengan satu bentuk cerita yang mudah. Apa kata Nabi? Mali walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Hadis Imam Tirmidzi. Nabi ketika bercakap tentang isu akhirat, Nabi kaitkan dengan satu rakaman dalam bentuk cerita yang kita boleh faham. Nabi kata apa? Mali walid dunia, aku tak ada apa-apa, kata Rasulullah. Aku ni sebatang tubuh sahaja biasa, aku tak miliki apa-apa. Dan Nabi beri suatu perumpamaan yang menarik. Aku ni, kata Nabi, seumpama karakibin istadhallat tahta syajaratin. Nabi contohkan dia, aku ni seumpama seorang manusia yang bermusafir. Musafir berjalan jauh, kemudian bila penat, istadhalla tahta syajaratin, dicari pokok rindang untuk berehat. Aku ni, kata Nabi, umpama seorang musafir dah berjalan agak penat, cari pokok yang rindang. Sebab apa? Nak berehat. Letih kerana panas membakar, padang pasir yang begitu membakar panasnya, letih. Kata Nabi, aku cari mana batang pokok rindang, nak berehat. Dan berehat tak lama. Istadhallat tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Berehat sekadar, lepaskan penat lelah, hilang kepenatan, mungkin tempoh sejam 2 jam begitu, ataupun 2-3 jam, kemudian jalan lalulah untuk pergi ke tempat nak tujui. Maknanya tak lama berehat pun, di bawah batang pokok yang rindang itu sejam 2 jam, habis penat lelah, terus berjalan ke mana? Tempat nak ditujui. Aku ni macam tu, kata Nabi SAW. Tengok tuan-tuan, Nabi nak bayangkan kepada kita bagaimana sebuah kehidupan. Namanya alam bumi ini macam kita berehat 1-2 jam sahaja. Kemana nak pergi tu? Dah berehat 1-2 jam, nak pergi tempat kita nak tujui. Maka dalam hukum hidup beragama,
kita nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prospek penting. Batulah manusia bila dia faham tentang nilai kehidupan dunia ini, dia tak akan jadi orang yang tenggelam dalam apa nikmat dia ada. Dia tak tenggelam. Bahkan dia mengawal hidup dengan agama, dia tak tenggelam. Tapi bagi orang yang tak erti, tak faham nilai hidup dunia, tenggelam. Dia tak nampak dah alam akhirat, nampak alam bumi, dunia. Ini yang kita tidak nak. Saya sebut ini bukan apa, sebab inilah di antara sebab kita mengimani hari akhirat. Kalau kita tak faham macam tu, maka tuan-tuan, jauh kita dengan hari akhirat sebenar-benarnya. Betullah kita tidak nak, demi Allah saya sebut pada malam kepada tuan-tuan dan saya sendiri, saya kena sebut untuk saya, kita tidak nak jadi orang kecewa di alam sana. Kecewa di alam akhirat, tuan-tuan, kecewa yang tak bertepi. Kecewa di bumi boleh tahan lagi. Ada orang gagal urusan perniagaan, dia bangkit semula, boleh berjaya. Orang gagal usaha rumah tangga, dia bangkit kembali, dia berjaya semula bina rumah tangga yang baru dan berjaya kebahagiaan. Gagal dalam urusan hidup macam mana, boleh bangkit semula. Kecewa macam mana, boleh bangkit, insya-Allah. Dunia ada harapan. Tak kerana dia usaha gigih, ada orang tolong dia, bagi nasihat, bagi motivasi, bagi semangat. Kalau duit, orang tolong RM2 untuk bina perniagaan semula, dapat. Tapi kita di padang mahsyar, bila kecewa tak bertepi. Orang kata menangis tak berlagu. Maknanya kecewa sungguh-sungguh. Kecewa yang akhirnya mengecewakan. Meratak macam mana kepada padang mahsyar, Allah tak akan dengar permintaan kita. Allah tak dengar. Kita katalah macam mana kepada Allah Azza wa Jalla, aku dah yakin percaya, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Contoh dalam surah Al-Sajdah tu lah, farji'na, ya Allah tolong pulangkan kami semula ke bumi. Kami nampak akhirat begini rupanya akhirat begini. Akhirat begini keadaannya, hari perhitungan, kami nak berjaya ni, bukan gagal. Maka kami kecewa ni. Farji'na na'mal salih, kami nak balik bumi semula. Kami nak bersiap dengan amal kami nak balik semula ke akhirat dengan kejayaan. Minta untuk balik ke bumi semula. Tolong ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke bumi, na'mal salih, kami nak buat ibadat. Tapi semua ini adalah permintaan yang tak ada makna lagi. Ratapan macam mana kita pada hari itu, Allah tak kisah, tak dengar. Semuanya ratapan kosong dan palsu yang tak bertepi. Jadi sekarang bila bercakap tentang akhirat, kita nak ada keinsafan. Betullah tuan-tuan, dalam hidup beragama ini, kalau kita pandang daripada sudut kehidupan agama secara total, secara penuh keinsafan, orang boleh berubah sikap, watak, perangai, sikap apa saja. Dia hanya boleh berubah bila dia pandang jauh kepada alam kematian, alam akhir, alam mahsyar. Kalau dia tak pandang kepada alam kematian, alam mahsyar, alam akhirat, dia tak akan berubah dengan sebaik-baik perubahan. Tak akan. Daripada alam kejahatan pada alam baik tak akan berubah mudah. Tapi bila kita pandang dengan pandangan yang jauh, alam kematian, bagian-bagian, alam akhirat, sekian-sekian, dengan penuh keinsafan, kita boleh berubah. Seburuk mana pun manusia boleh berubah, insya-Allah. Sejahat mana pun manusia boleh berubah. Sebab apa? Alam akhirat dia ada satu neraca yang besar. Ingat alam kematian ada satu neraca yang besar. Dia boleh tarik perhatian kita manusia kepada perubahan dan seumpamanya. Itu kenyataan. Tak percaya, itulah kenyataannya. Saya sebut ini, pernah ada pengalaman masa duduk kerja KUM dulu lah, sebelum pension awal. Cerita ini cerita lama, tapi rekod dalam mengatakan saya masih kekal sampai sekarang ni. Ini cerita sudah belas tahun dah. Dia ni seorang yang bukan Islam, non-Muslim, satu agama bukan Islam lah, saya tak sebut agama apa,
Tapi penting agama bukan Islam, non-Muslim. Pelajar law, undang-undang. Itulah dia pula sebilik dengan budak-budak Melayu kita. Sebilik di UM itu, di satu asrama dengan budak Melayu Islam kita. Dan budak Melayu Islam kita budak yang komited dengan agama, bagus. Budak jaga ibadat, jaga akhlak, jaga iman, jaga amal. Bukan budak yang cincai. Melayu yang jaga Islam, lainlah. Ibadat dia buat dengan sempurna. Jadi orang yang hamba Allah bukan Islam ini duduk sebilik, dia puati. Sahabat dia yang Melayu Islam ini, dia sudut perwatakan, sikap, perangai, begitu menarik perhatiannya. Dengan solatnya, dia bangun awal, kemudian dengan keadaan baca Quran. Tak dan azan kumandang pergi ke surau di bangunan bawah hostel, bahkan di luar daripada hostel. Ini cerita ni, pengalaman, tuan-tuan. Sampailah budak non-Muslim ini tanya satu hari, dia kata, macam mana you boleh nampak, saya nampak you punya ada kelebihan yang tak ada pada orang lain. Sebab watak sikap tu nampak tercantik, terbaik. Pelajar Melayu kita Islam ni, tulannya dia ambil subjek saya, alternatif subjek yang bukan wajib, saja pilihan. Kebetulannya dia pun ditanya oleh rakan non-Muslim ini, law student ini. Law student budak cerdik lah, dia law student budak cerdik. Dia sebutlah, dia kata dia syarah tu syarah secara, orang kata secara akli, tak guna ayat Quran apa, akli. Hidup ni sekian-sekian, tak lama sekian-sekian, ada hari pun. Dia sebut tentang persoalan akan datang. Hidup ini bukan setakat ini, ada kehidupan yang akan datang. Sebagai orang Islam percaya. Kawan ini ialah seorang budak cerdik, law student pula, ada kecenderungan untuk faham apa maksud sebalik kata-kata kawan dia itu. Sebab bercakap alam akhirat, alam selepas itu ada alam yang menanti. Tuan-tuan sekalian, sahabat kita ni, kawan kita ni, dia tidak belajar dalam bidang Islam, bukan daripada pengajian Islam. Dia pelajar luar yang bukan tu, cuma ambil subjek saya. Tuan-tuan, jumpa saya, Ustaz, tolong Ustaz, dia kata, sahabat saya ni ada kecenderungan untuk faham Islam, tapi dia tanya saya tentang soal kematian, lepas mati macam mana, sebab dia tahu. Saya, tuan-tuan, apa yang saya buat ialah, saya minta pelajar datang ke pejabat saya dengan student terbawa. Saya tak sayang banyak, saya hanya minta pelajar tu, saya serahkan kitab Quran terjemahan yang bahasa Inggeris, tu, iaitu tulisan Yusuf Ali, yang translation Inggeris tu. Saya ada di bilik saya banyak Quran orang bagah dia, solo kat dia. Saya kata, you balik nanti, ada masa you semak lah maksud daripada ayat-ayat Al-Quran ini, you semak. Saya minta saya semak di penghujung surah-surah, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Insyiqaq, surah-surah yang bercakap tentang kiamat. Dalam Al-Quran juz 30 kan ada surah-surah tu, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, itu semua ayat kiamat lah tu, hal kematian kiamat. Saya minta dia balik baca, renung. Tak faham, jumpa saya. Dia budak cerdik, law student, tuan-tuan. Bila dia baca tu, dia boleh faham, walaupun dia tak baca Arabnya, ayatnya, baca terjemahan yang si Ali tulis tu. Tuan-tuan, tak dan 2 minggu kemudian, saya ingat tak ada 2 minggu, bukan 12 hari, 10 hari ya, datang kepada saya. Dia kata, saya nak mula Islam. Saya nak mula Islam. Saya tanya dia, apa sebab you nak Islam? Apa hujah you yang paling utama sekali? Saya kata, saya telah baca apa yang Ustaz suruh baca sampai 3-4 surah, saya kaji, saya baca, cuba faham maksud ayat Al-Quran tu. Maksud ayat, bukan Al-Quran, bukan kau tak kita baca Quran, mana boleh baca, tak boleh baca pun. Dibaca maksud. Tuan-tuan, demi Allah, wording yang saya ingat sampai hari ni, dia kata kat saya apa? Dia kata, rupa-rupanya hidup ini bukan hanya untuk alam dunia, tapi ada perhitungan di hari akhirat. Yang ni saya tak tahu sebenarnya. Saya baca tentang hari akhirat, kawan sepulak cerita akhirat begini,
saya tenang. Nak cerita tuan-tuan, ini satu benda yang semasa sekarang kawan tu dah jadi lawyer dah sebenarnya. Muslim lah. Saya ajar syahadah, saya minta dia daftar di Jawilah kemudian. Itu cerita panjang. Tuan-tuan sekalian, nak cerita titik ubah dalam hati manusia daripada seorang non-Muslim boleh terima Islam kan dia renung ayat tentang akhirat, dia renung ayat tentang soal akhirat dan kematian, alam akhirat, dia renung. Tengok tuan-tuan, dia non-Muslim, tak erti pun abata, dia hanya baca terjemah. Saya minta baca terjemah amati, boleh sebut akhirnya kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan kita, tuan-tuan dan saya, yang seawal hidup kita sebagai orang Islam, seorang yang Muslim insya-Allah, yang ada kalimah akidahnya dalam hati nurani asyhadu Allah tadi. Bayangkan, apakah tidak boleh berubah kita total, secara total, dengan sebab kita membaca cerita akhirat, kematian dan alam mahsyar Allah Azza wa Jalla. Lebih aula. Betul, orang nak berubah, nak bina sebuah hidup yang baru, dia kena balik pada soal akhirat. Bacalah tentang alam kematian, ayat tentang akhirat, tentang dosa pahala, insya-Allah kita yakin. Sebab ayat ini, kata para ulama, ayat yang bersifat membentuk, membina dan menjana diri manusia. Bukan ayat biasa-biasa. Ayat yang boleh membentuk, menjana, membina diri manusia. Bila kita tengok ayat tentang kiamat, ayat tentang akhirat, kematian, hati yang sakit boleh sembuh, hati yang mati boleh kembali hidup, hati yang dah gelap gulita boleh bercahaya. Bila kita tengok tentang isu-isu kiamat, akhirat dan hal-hal tentang alam mahsyar, ini keyakinan kita. Dalam hal ini, manusia diperingatkan tentang hakikat kehidupan mereka sebenarnya. Dalam hal ini, manusia diperingatkan tentang hakikat kehidupan mereka sebenarnya. Allah berfirman, tengok apa kata Allah Azza wa Jalla. Saya ambil contoh satu ayat daripada Al-Quran, Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun, surah Majid Al-Mu'minun, itu ayat 1516. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Allahu Akbar. Cara Allah SWT nak didik manusia, nak memulihkan hati manusia yang kecundang, nak dibangkitkan semula, yang dah menyeleweng, nak dibetulkan balik, yang dah jahat, nak dipulihkan semula. Apa kata Allah kepada kita? Ayat macam ni kita renung. Kawan kita yang non-Muslim tadi, yang law student tadi, dia renung ayat macam ni lah. Menyebabkan, berarti artinya dia Islam agama yang terbaik. Dia faham lepas kematian ada alam yang lain. Contoh apa kata Allah Ta'ala ni. Ayat ini tuan-tuan boleh semak ya. Boleh semak dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 115 hingga 116. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apa kata Allah? Apakah kamu menyangka bahawa kami jadikan kamu sia-sia sahaja? Abathan. Tolong fikir manusia. Allah tanya kita dengan satu bentuk persoalan, terfikirkan. Kamu sangka aku jadikan kamu sia-sia abathan? Coba fikir balik. Abathan makna sia-sia. Daripada alam janin, alam roh, alam dalam perut mak sampai alam bumi, sia-sia kata Allah. Fikir balik. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Kamu tak akan dikembali pada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini tuan-tuan serampang banyak mata, bukan dua mata ni, belah mata ni. Antaranya Allah nak ajak kita berfikir, apakah kamu hidup sekadar hidup, tak ada alam yang kedua kamu akan tempuhi? Apakah percuma hidup kamu ini sekadar kamu boleh hidup senang, seronok, tiba-tiba mati selesai?
Renung balik. Tidak munasabah begitu keadaan kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Ayat beginilah yang kadang-kadang kita renung balik, tenung balik, renung balik, macam kita sebutkan tadi. Mana hati yang tak menangis? Mana jiwa yang tak merintih, tuan-tuan? Saya sebut untuk saya lah. Kita duduk seorang serenung, aku ni dah umur sekian-sekian, dan masuk sekian angka. Dulu, satu masa dahulu, mata tengok terang benderang, sekarang dah mula kabur. Dulu satu masa telinga dengar, sekarang telinga dengar tak dengar saja. Dulu tenaga aku kuat, boleh berlari, duduk, bangun dengan cergas. Sekarang ni nak angkat beras, nak angkat gelas pun tak larat. Jari-jari mari dah sudah dah ketar-ketar. Nak pegang pen sign pun tak boleh sekarang ni. Ingat balik, takkan Allah ciptakan aku begini rupa percuma saja. Tuan-tuan, saya sebut ini bukan apa ni. Cara berfikir macam tu dia akan bawa natijah yang positif. Datang keinsafan Allah. Ketika itulah, kata setengah ulama kita, hati yang sakit akan sembuh, hati yang gelap akan bercahaya. Sebab kita mula merenung tentang perubahan kehidupan kita ini. Bila sampai tahap dah usia macam tu, tak lama lagi ke mana kita? Ke alam barzakh. Alam barzakh bukan segala-galanya. Alam barzakh ada persoalan. Allah akan tanya pelbagai soalan tentang amal, ilmu, iman, macam-macam. Bila kita duduk macam tuan-tuan, siapa yang tak boleh menangis? Wallahu alam. Saya rasa kepada saya lah, saya boleh rasa dalam banyak keadaan, kalau saya nak ambil, saya baca betul tu, banyak benda kita dah rasa dah. Perubahan fizikal, perubahan umur dan usia, perubahan keingatan. Tak sama kita 30 tahun yang lepas. Tak sama kekuatan kita berbandingan 20 tahun yang lalu. Tak sama kita punya ingatan dengan 25 tahun yang lepas. Tak sama. Bermakna perubahan berlaku ini ada di sebalik rahsia yang menanti kita. Kematian, penghisaban. Sebab itulah tadi saya on the way datang daripada rumah tadi, jam teruk sikit hari ni. Padahal Kuala Lumpur cuti, ya, jam juga. Dia ingat tak jam dah. Sierra Rio tadi cantik. RTM 1 ceramah siapa tadi tak ingat. Ustaz Rahimi Saad, pensyarah UM, kawan saya juga. Dikupas tentang Al-Quran. Tadi tengah-tengah ceramah dengar. Kita kadang-kadang dengar tengah ambil ilmu. Kita belajar pada sahabat-sahabat kita yang lain. Dia bawa setelah Nabi Sallam. Bukan dia. Yang dia tafsir Ustaz Isfadiah Dasuki. 2 minit belum azan tu ada satu kapsul. Ya, Ustaz Isfadiah Dasuki. Dia bawa setelah Nabi Sallam. Nabi bersabda, ada 3 golongan manusia yang paling buruk. Salah satunya siapa? Orang muda yang ada tenaga buat maksiat. Buruk. Lebih buruk, kata Nabi, orang tua buat maksiat lagi. 3 golongan yang buruk. Itu hadis. Ustaz Fadiah dia baca belum 2-3 minit azan tadi, kapsul agama. Salah satu kata Nabi dalam hadis yang sahih, seburuk-buruk manusia orang muda, kekuatan ada buat maksiat. Buruk tu. Seburuk-buruk manusia lebih buruk orang tua dah berusia masih buat jahat maksiat. Lebih buruk daripada orang muda tadi. Ayat hadis tuan-tuan, apa makna ni? Kita azan ke kita nak berhenti dah ni? Ya? Azan dah terberhenti, tu berhenti, sambung lagi. Itu tak apalah, kita dengar azan, kemudian kita kata tidak azan kan? Azan, kita dengar azan, kita sambung sikit lagi. Jadi ayat saya baca kata nak kaitkan dengan hadis Nabi tadi. Seorang manusia seawal usia mudanya buat jahat memang satu dosa. Tetapi dalam usia dah meningkat, kata Nabi, masih buat kejahatan lagi, masih maksiat lagi dalam usia yang telah berumur. Kata Nabi, ini lebih teruk. Saya sebut ni bukan apa tuan-tuan, untuk ingatan kepada saya. Kalaulah kita hidup dalam keadaan
mengekali keburukan-keburukan, sedangkan ruang nak berubah tu ada, maka ini satu kerugian paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, sayang kepada kita sebenarnya. Allah tak pernah bencikan kita hambanya. Allah sayang kepada kita. Sebab itulah bila Allah datangkan ayat tentang kiamat, Allah ketuk pintu hati kita. Allah datangkan ayat tentang kematian, Allah ketuk pintu hati kita. Allah sebutkan ayat tentang hari mahsyar yang menakutkan, neraka yang membakar-bakar, untuk mengetuk pintu hati kita. Itu matlamat sebenarnya. Nak ubah balik. Mana yang terlanjur, kembali ke pakal jalan. Mana yang tersasar, balik ke lane yang sebenar. Itu matlamat. Sebab itulah kita percaya. Antara ayat ini Allah sebut macam tu, afahasibtum annama khalaqnakum abathan. Kamu duk ingat percuma tak begini? Jawapan tiap percuma. Kita kena bayar by cash kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan harta, bayar dengan ibadat. Bukan RM lah, RM tu sedekah di rumah kena beri, tapi maksudnya lah bayar dengan ibadat. Kita tafakur, kita zikir, tasbih, tahmid, semua cara nak bayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harga sebuah kehidupan kita nikmati. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa annakum ilaina la turja'un. Kamu tak balik pada aku. Tak balik pada aku ke? Maksudnya kamu tak percaya kamu akan balik pada aku, wahai manusia. Kamu akan balik semula. Sebab kamu ni akan disiasat oleh aku. Aku akan siasat kamu kembali. Sebab semua nikmat kamu ada itu akan menjadi asbab untuk kamu berjaya ataupun gagal. Sebab itulah kita kena ingat, tuan-tuan, kegagalan dan kejayaan kita semua di padang mahsyar bergantung di atas amalan kita dan iman kita, bukan orang lain. Kegagalan saya minta jauh lah. Kejayaan saya di alam mahsyar kita mohonkan bersama semua kita, bergantung di atas amal dan iman kita. Semua kita, tak kira siapa, bergantung atas iman amal kita. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, dalam surah Al-Isra. Allah minta kita baca suratan amal. Suratan siapa? Kita punya. Allah minta kita baca suratan amal masing-masing. Iqra' kitabak, baca amal masing-masing, bentuk suratan amal, buku amalan. Suratan amal siapa? Saya akan baca yang saya punya. Kita akan baca ikut nama kita masing-masing, bukan hak orang lain. Saya tak akan baca amalan imam kita, imam dia akan baca dia punya. Saya akan dibaca, saya akan baca apa yang tercatat untuk amalan saya. Ini semua Allah sebut begitu untuk ingatkan kita supaya kita benar-benar akan kembali kepadanya. Dan perhitungan Allah itu maha adil. Bila Allah tentukan perhitungan pada mahsyar nanti, ia akan melakukan dengan penuh keadilan, tanpa sedikit pun kezaliman, penganiayaan, penindasan tidak ada. Allah akan beri keputusannya dan ianya berasas pada keadilan Allah Azza wa Jalla, berkait dengan kita punya amal masing-masing. Ini di antara maksud ayat kita baca sekarang. Ini sebagai rumusan lah. Fata'ala Allahul Malikul Haqqu la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Maka maha tinggilah Allah punya kekuasaan pada alam seluruhnya. Dia Tuhan maha benar, Tuhan yang memiliki arasy dan segala kemuliaan. Wallahu alam. Mukminun ayat 156. Baik, penghujungnya 3 baris lagi, 4 baris lagi. Ayat di atas lebih bersifat muhasabah tentang arti keimanan pada hari akhirat. Ya, Allah nak ingat kita tentang hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hakikat kehidupan di dunia yang sifatnya sementara. Dunia adalah tempat ujian dan beramal ibadat, akhirat pula tempat pembalasan. Dunia tempat ujian dan beramal beribadat, dan akhirat tempat pembalasan. Dunia kita letih dengan segala-gala usaha, nak sembahyang pun letih, bekerja ke masjid, balik pejabat pun ke masjid dulu. Saya tengok malam ni yang berseluar-seluar, saya ingat daripada pejabat lah tu, singgah dulu dengan ceramah isyak maghrib,
tahniah lah, ya, agak-agaknya lah, termasuklah yang pakai sarung pun insya-Allah sempat balik rumah pakai sarung, datang masjid bekerja nak berjemaah maghrib isyak dengar ceramah, tahniah. Letih kita beribadat ni tuan-tuan. Siapa tak letih? Oh letih. Bangun awal pagi, subuh pukul 5.53, 4.30 dah bangun. Tahajud tak boleh panjang pun sikit, zikir sikit-sikit 2-3 patah contohnya, letih. Tapi ingat, keletihan di alam dunia Allah bayar by cash dengan kesenangan abadi di hari akhir nanti. Sebab dunia tempat kita mencari keletihan, kepenatan, akhirat tempat kita berehat panjang. Pembalasannya menanti kita dengan rehat panjang, nikmat yang berkekalan, tak ada keletihan di alam mahsyar. Itulah hakikatnya. Jadi mudah-mudahan untuk malam ini, itulah sekadar muqaddimah tajuk yang pertama. Tajuk pertama tak habis lagi ni, sekadar 3-4 bagi awal sebelum adanya tajuk yang lain, iaitulah mengimani hari akhirat serta muhasabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan ilmu yang bermanfaat, hati kita makin bersih, hidup kita makin tenang, amal kita makin konsisten, iman kita makin kental, dan rezeki hidup kita makin diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan rezeki harta semata-mata, rezeki beramal, beribadat, rezeki bersolat, dan segala-galanya diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian telah sekadar untuk malam ini.